Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Kami menyapa anda awal pagi ini bertemankan rintik cuaca pagi. Ya. Kalau di Lembah Kelang lah memang nampak dari seawal saya ke tempat kerja, nampak rintik yang memberikan taburan pada pagi ini. Entah apa maksudnya tersuratnya. Moga kita doakanlah itu adalah rezeki buat kita semua, InsyaAllah, kan. ya. Hujan itu rahmat kepada kita semua. Baik, diharapkan anda semuanya sihat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Malaysia. Dan kita harapkan hari ini anda baik-baik sahaja, sihat-sihat saja, kerana sekarang ni kalau kita rasa tak sihat, itu perlulah ditingkatkan sedikit kegusaran ataupun kebimbangan, kan. Tengok-tengok juga kalau ada simptom-simptom tak sihat tu, mana yang dikatakan jangan bekerja ke pejabat, bekerja saja dari rumah. Ya, sebut dari rumah ni difahamkan lebih 800,000 yang terlibat dengan PKPB. Bekerja dari rumah sekarang ni. Hari yang pertama melibatkan ada 776,135 yang terutama dalam sektor pengurusan. Ya. Yang mana yang berada di tempat itulah kita tengok dulu bersesak jugalah nak ke tempat kerja dengan penutupan sekolah, penutupan pelbagai institusi pengajian yang lain dan juga kita lihat arahan bekerja di rumah. Ya. Memang kosong jalan. Anda boleh buat klip video di situ dan juga merakam setiap memorinya. Dan cabaran jugalah untuk mereka yang berniaga dan biasa orang kerja, kan, beli singgah di kawasan ketika menjual sarapan. Yang begini ini nampaknya sunyi sepi. Mungkin ada cara lain untuk menambah pendapatan. Banyak sekali respon yang diberikan berkenaan dengan bekerja dari rumah ini, kan. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi apapun kita harus mematuhi apa saja arahan yang telah diberikan. Macam semalam, pastinya anda juga menerima mesej yang diberikan daripada Majlis Keselamatan Negara. Semalam saya dapat mesej MKN jam 11.15 malam. Katanya pekerja di zon merah tidak perlu ke tempat kerja. Pekerja di zon merah yang perlu ke tempat kerja mesti jalani saringan dan ujian COVID-19. Mesti ke wajib ke apa? Mesti. Itulah dia. Dan dapatkan surat pelepasan perjalanan daripada majikan. Jadi kita dapat, lepas tu pula ada juga yang kata macam mana ni, ada juga yang mengatakan bahawa tak mandatory dan sebagainya. Kita tanya pendapat. Jadi kalau anda terima satu mesej tu, anda pergi ke tandas, bila keluar nanti mungkin berubah dah. Kita tanya pendapat dah Abang Long kita. Kan kata ramai yang kata keliru ni, masa satu yang betul ni. Terma-terma yang ini satu soalan yang baik. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sebab mesej kita terima semalam ada dua ataupun malam tadilah yang Faria sebutkan pukul berapa? 11.15 saya dapat. Saya dapat 12.49. Saya dapat dululah. Saya dapat lewat sikitlah. Ini tentang saya nak buktikan juga. Ya. Waktu mana? Okey. Saya terima 11.55. Okey, maknanya saya antara yang paling lewat menerimanya lah. Ini saya baru baca. Bagi pekerja zon merah yang perlu ke tempat kerja mesti jalani saringan ujian COVID, kan, dan dapatkan surat pelepasan perjalanan daripada majikan. Okey, sebelum itu pada jam 8.58 mulai 22 Oktober iaitu hari ini hingga tamat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan dan Selangor dan Sabah, pekerja sektor awam dan swasta tidak perlu ke pejabat dan sebaliknya hanya work from home. Okey. Bila mesej ni dapat, bila kita baca, maknanya kita semua kena bekerja dari rumah ke macam mana? Sebab dia tak sebutkan bahagian pengurusan. Itulah dia. Ya, apabila maklumat-maklumat yang kita rasakan agak umum ini, barangkali kita boleh bertanyakan kembali ataupun mendapatkan penjelasan daripada pihak majikan. Supaya jelas. Sebab kau bayangkan hari ini lenggang semua orang work from home. Itulah dia. Sebab ada industri yang berbeza corak pekerjaannya. Ya, nature-nya juga berbeza. Itulah arahan tu pun bila kata teman-teman ni wajib saringan. Jadi akan menimbulkan kegusaran lah, sebab ada organisasi yang ramai pekerja. Bagaimana nak dibuat, kemudian tempoh untuk mendapatkan hasilnya itu bagaimana. Kemudian tiba-tiba dilonggarkan pula, tetapi ditukar terma kepada amat digalakkan demi kesihatan. Jadi tidak ada satu ketetapan yang tuntas lah. Menimbulkan keliru dan juga menyebabkan tiada sumber yang sahih untuk dirujuk. Jadi kita ni mewakili rakyat lah yang menerima mesej seperti ini. Diharapkan maklumat itu lebih jelas supaya kita pun jelas untuk sampaikan kepada orang awam. Sebab bila saya baca semalam, maknanya ini apa? Mereka tinggal di zon merah semua perlu bekerja dari rumah ke ataupun itulah dia. Sebab pagi itu kita baru cakap pihak pengurusan sahaja. Jadi ini antara perkara yang boleh diperhalusi lagi lah. Sebab kita pun antara yang bertanggungjawab menyampaikan maklumat kepada orang awam, kan. Kerjasama tu amat kita hargai. Kadang-kadang betul lah ada kekeliruan tapi tak tahu siapa nak dirujuk. Dan ini juga bergantung kepada organisasi itulah yang membuat keputusan. Tapi kalau buat keputusan pun takut pula nanti tak sama dengan, tak senada dengan arahan yang lain pula. Mungkin rasa macam tak selari. Kenapa sekejap begini sebab dalam tempoh masa yang singkat, kan, perubahan itu berlaku. Jadi ini yang kita harapkanlah, mungkin ada penambahan
penambahbaikan dari segi InsyaAllah. bagaimana berkongsi maklumat itu kepada rakyat. Tapi yang tak berubah, SOP kawalan kendiri lah. Itu memang tak berubah lah. Itu memang kita harus patuhi ya. Okey. Dan semalam kita menyaksikan juga walaupun ada penurunan sedikit sahaja tetapi masih lagi menggusarkan nombor yang memperlihatkan statistik COVID-19 malam 732 kes baharu disahkan semalam, 580 pulih dan dibenarkan keluar hospital. Namun angka 732 ini membabitkan dua kawasan yang tertinggi, Sabah dan juga Selangor. Agak membimbangkanlah dua kawasan ini walaupun ada kawasan-kawasan lain yang turut menerima kes baru. Seperti di Sabah sendiri lebih daripada 500 kes dan Selangor penambahan kes baru 116. Dan semalam terdapatnya 6 kes kematian. Ini juga menyusahkan. Antara rekod dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Dan juga dicatatkan beberapa kluster baru, kluster Basung di Kudat Sabah, kluster Inai, kluster Cahaya, Bahkota, Melati, Bina, Labuan. Dan maknanya setiap hari kita melihat ada sahaja kluster baharu yang muncul. Dan 26 daerah zon merah telah dikenal pasti dalam tempoh 14 hari yang lalu, maknanya bermula 7 Oktober sehingga 20 Oktober. 26 daerah zon merah, manakala 3 lokasi PKPD telah diisytiharkan di dua kawasan, iaitu di Sebang Perai ada dua kawasan yang PKPD dan juga di Sandakan Sabah. Semakin hari semakin membimbangkan. Kalau kita bimbang tapi kita sendiri memandang enteng apa saja arahan dan juga peraturan SOP yang diberikan tak guna juga. Jadi kita perlu seiringlah kebimbangan dan juga apa yang kita perlu lakukan. Apatah lagi kan sekarang ni yang paling menggusarkan adalah di kawasan zon merah lah kan. Betul. Ya. Rasa serba salah nak bergerak kan. Nak pergi beli barang dapur dan sebagainya. Tapi itulah dia, kawalan kendiri itu adalah satu yang sangat-sangat dituntut sekarang ni. Okey, kita bercakap barangkali rakan-rakan dan juga penonton boleh berikan pandangan. Bagaimana kalau kita nampak dalam kalangan kita ni yang kita sedang membeli belah beratur dan sebagainya, kalau orang itu tidak menjaga SOP. Sebab kita nampak sekarang ada trend itu saya sudah berlaku pada saya. Mengecam dan juga berkongsi gambar individu yang tidak mematuhi SOP untuk dikongsikan dengan niat sebagai iktibar. Tapi saya tak tahu adakah apa cara yang paling berkesan. Apa yang Eli cakap ni, saya pernah cerita kepada Eli yang bahawa berlaku di pam minyak. Kan sebelum pam minyak kita kena scan kan. Lepas tu kita ambil suhu. Jadi ada seorang lelaki berusia, dia masuk je. Jadi saya cakap dengan pembantu kaki tangan, saya kata saya tunjuk. Maknanya saya tunjuk kat sini, dia tak buatlah kan. Jadi pembantu kedai tu cakaplah, cik dah ambil suhu ke? Tak apa. Jadi saya pun, yelah saya cakap, maaf cik kena ambil suhu. Oh, saya kena marah. Saya tahulah. Tapi saya tahu tapi dia tak buat, dia ambil juga duit. Oh, marah. Kita marah. Tapi bila dah macam tu, kita pun tak tahu macam mana. Sebab kan bila kita melihat dia peringkat usianya lebih berusia daripada kita dalam keadaan yang sebegitu kan. Kadang-kadang saya pun kesian juga pembantu kedai tu macam rasa bersalah juga. Tapi kita dah menegur. Kadang-kadang saya tanya juga kenapa tak pakai penutup muka kan. Katanya terputus. Kadang itu jelas simpan di poket. Kadang kita tanya tu bukanlah untuk kita ni memandai tapi untuk keselamatan bersama. Sebab di tempat yang rapat kan. Okey, itulah dia cabarannya sebab di tempat di belah pun banyak yang kosong. Tinjauan semalam pun memang lengang. Semua orang nampaknya cuba itulah perintah kurung peribadi lah. Anak-anak memang tak nampak langsung. Cuma yang berjogging masih lagi ramai lah. Tetapi masih ada jarak-jaraknya. Itu cabaran semasa yang dapat kita lihat di kawasan Lembah Kelang terutamanya. Okey, pada masa sama itulah kalau ada pergerakan penting, saya ada jalan ataupun budi bicara. Mungkin anda nak rentas negeri tertentu ke. Yang pentingnya dokumen sokongan itu kena kuatlah. Dan bukan hanya cakap-cakap emosi saja tapi perlu ada pembuktian. Okey, selain daripada rakyatlah sebab kita tidak mahu menunjuk jari pada pihak-pihak tertentu saja yang dikatakan membawa virus itu ataupun menyebarkan dengan lebih teruk secara tiba-tiba ni kan. Pada masa yang sama kita pun kena bertanggungjawab juga. Ini kita maksud saya, Fariha, Fitri dan semua yang ada di sini juga kebertanggungjawab itu kita pikul bersama-sama. Okey, dan bila kita tentang mengendalikan situasi COVID-19 ni, kita
kebanyakan kalinya menjurus kepada frontliner seperti kaki tangan perubatan, ya, pihak keselamatan sebagainya. Kadang-kadang kita terlepas pandang satu lagi pihak yang penting juga ni, yang dengan rela hati untuk ingin membantu, apatah lagi diminta oleh pihak Kementerian Kesihatan. Jadi hari ini kita nak bersama dengan seorang sukarelawan yang ingin membantu meringankan beban frontliners yang lain. Dan beliau ni punya cabaran tertentu juga sebagai sukarelawan. Di talian video sekarang ialah Asmah Kadir. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, ni nampak macam suasana kesukarelawanan di situ. Di mana ni, di Tawau ni? Sekarang saya berada di Pejabat Kesihatan Tawau bersama dengan tim frontliner yang sedang bertugas, yang sedang ready-ready lah untuk berada di kawasan tempat kami akan buat saringan nanti. Ya, Alhamdulillah. Berapa ramai dalam kalangan anda yang bertugas pada pagi ni? Sekarang ni dalam 20 lebih lah. Dan semuanya adalah pegawai perubatan dari pelbagai daerah. Ada di sini pun kita ada tim mobilisasi daripada Kelantan, Perak dan Sarawak. Okey, mari dah sampai ke sana untuk menjalankan tugas. Baik, Cik Asmah pegawai perubatan ke ataupun bukan sebenarnya? Bukan, saya sebenarnya seorang perunding unit amanah di Public Mutual. Okey, baiklah. Bagaimana terpanggil untuk turut serta terbabit dalam kerja ini yang cukup mencabar dan berisiko tinggi ni? Ulang, saya tidak jelas. Dia putus-putus tadi. Bagaimana terpanggil untuk menjadi sukarelawan dan menjalankan tugas yang cukup berisiko ini? Sebenarnya saya terlibat ni dengan Malaysia Agency Relief, MRA. MRA bekerjasama dengan KKM sebab KKM panggil MRA lah untuk bantu tim KKM sendiri dalam membuat saringan ni. So MRA sendiri yang panggil saya untuk join lah dalam buat saringan ni. Maknanya sebelum ni pun memang suka menjadi sukarelawan lah. Betul. Ya, okey. Saya difahamkan ataupun kami yang membaca perkongsian anda ni kata pernah di Hulu Kayu ketika meminta orang awam untuk buat ujian swab test, ya? Betul. Kalau boleh kongsikan sikit pengalaman tu. Masa tu di satu tempat ni dia kurang orang sebenarnya. Okey. So bila kurang orang, kita cari inisiatif untuk kita panggil dan war-warkan lagi kepada penduduk. Jadi saya datanglah ke satu-satu tempat ni dan tiba-tiba macam pakcik ni dia hulurkan kayu sebab dia orang macam marah lah sebab saya pakai PPE full masa tu datang ke rumah. Okey. Dan dorang takut sebenarnya sebab mungkin dorang fikir kita ni coronavirus. Jadi jadi kita saya terus dihulurkan kayu, tapi okeylah, saya macam okey. Tak mau buat tak payahlah kan. Jadi bagaimana diredakan keadaan atau dikendalikan keadaan tu? Apa tu? Bagaimana dikendalikan keadaan tu? Bagaimana? Dikendalikan, diuluskan situasi yang tegang macam tu. Apa yang awak buat? Masa tu sebab pakcik tu pun berada dalam rumah, jadi saya pun berada di luar. Jadi saya terus, okey pakcik, terima kasih. Baru saya turun. Baik. Ini kisah-kisah yang cukup meninggalkan kesan. Okey, satu lagi saya nak tanya. Ini antara persepsi orang ramai bila dia kata dipanggil datang keluar untuk membuat ujian saringan ni. Ada yang mengatakan berhimpun macam ni jugalah antara penyebab COVID-19 ini tersebar kan. Apatah lagi dengan adanya sukarelawan yang bukan pakar dalam bidang perubatan dan sebagainya. Apa komen Asmah? Sorry, boleh ulang balik? Okey. Tempat ni mencabar. Kita dengar ada yang tidak bersetuju untuk membuat saringan secara beramai-ramai kerana kalau buat saringan ramai-ramai, COVID-19 lebih mudah tersebar pada ketika saringan itu juga. Apatah lagi dengan adanya sukarelawan seperti anda yang bukan dalam kalangan pegawai perubatan. Apa komen anda tentang situasi ini? Sebab kalau bercakap tentang persepsi, kita tidak boleh terlalu mengambil ialah kita ada banyak persepsi yang macam KKM buat ni, ada yang memang akan cakap benda ni salah sebab meningkatkan kes, kena lagi kes di Tawau yang semakin meningkat. Tapi kalaulah KKM tidak membuat tanggungjawab dorang, mungkin persepsi lain yang akan wujud. Apa tugas KKM dalam menangani kes di Tawau Sabah sekarang ni? Jadi maksud dia macam sekurang-kurangnya KKM telah mencari jalan untuk mengurangkan kes atau mencari sesiapa yang positif berada di satu-satu kawasan. Sebab sebenarnya
kes ni positif atau negatif ni sebenarnya kadang ada yang pesakit ni dorang tidak bergejala dan kebanyakan dalam yang kami saring ni pun ada yang dia tidak ada batuk, dia tidak ada demam, dia tidak ada gejala langsung. Tapi bila kita cek dia positif. Jadi benda-benda begitu sebenarnya yang kita mahukan, kita mau carilah orang-orang yang sebegitu. Sebab kalau orang-orang ni berleluasa atau orang bebas, orang akan membuat lebih banyak lagi atau lebih virus ni lebih merebak lah sebenarnya. Sebab tidak ditangani dengan secepatnya. So itu persepsi itu sebenarnya lah yang perlu rakyat tahu. Itulah. Baik. Keluarga tahu ya Asmah menjalankan kerja sukarelawan ni? Sebenarnya saya bergerak ni dengan dua orang adik saya. Jadi kami tiga orang adik-beradik sebenarnya menjadi seorang sukarelawan frontliner. Alhamdulillah keluarga tahu. Tahniah, pastinya keluarga bangga dengan anda. Jaga diri, jaga kesihatan, kirim salam kawan-kawan di belakang sana ya. Okey. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum. Okay, bye. Okey, terima kasih, itu dia. Bye. Saya suka suasana yang positif begini kan. Ya, dalam kita berdepan dengan kesukaran, kegentingan suasana ini semangat yang kita mahukan daripada mereka. Cuma kita nampak perbezaan di tempat tertentu. Di tempat bandar yang lebih urban ini, bila sebutkan tentang saringan, ramai buru-buru nak buat dengan secepat mungkin. Tapi di kawasan terpencil tertentu, mereka tak mau keluar. Sebab kata keluar inilah yang menyebabkan, walaupun menjalankan saringan, itulah antara penyebab tersebarnya COVID. Mungkin corak kefahamannya berbeza. Ataupun penerangan ilmu yang diterima tu berbeza jugalah ya. Dan kita harapkan bukan mudah kita bila melakukan saringan besar-besaran. Jadi sempadan kawasan tertentu pun susah nak dicapai. Ada yang kawasan mungkin terpaksa gunakan pacuan 4 roda saja baru sampai. Jadi akses kepada tempat tu pun memang mencabar. Apatah lagi kalau kita bekerja, misalnya kita berada di zon merah, kan? Tuntutan kerja kita ni perlu keluar daripada zon merah, itu juga mencabar jugalah. Ada juga bila macam kerja kita ni kan, Ellie dan juga factory kan, kita penugasan kita perlukan syuting. Ada juga kita ini tidak diterima kedatangan kita ni, kata awak kan berada di zon merah, jadi dia tak nak. Contohnya macam saya melakukan program bersama dengan masyarakat, dia tahu kita berada di zon merah, dia tidak mahu menerima kita. Jadi kita faham, kita tak bolehlah marah kan. Memang kita faham sebab keselamatan dia pun berisiko kan. Dan juga sebenarnya saya terima banyak maklumat bila kata ada orang nak kahwin bulan 11 kan. Semuanya dah ditangguhkan. Sebab menyembahlah kalau PKP dilanjutkan ke apa. Itulah dia. Ini terpaksa waktusan yang penting lah. Walaupun dah beberapa kali tunda majlisnya, walimah, tapi yalah kan ni dah berapa hari bulan kan. Ini kaunter perkahwinan ke ni? Itulah dia. Tahu keluar masuk. Kaunter ni database perkahwinan, majlis perkahwinan. Sebab macam contohnya macam di Kuala Lumpur kan, itu kita berbincang dengan Ketua Pengarah Jawi. Jadi maksudnya orang mendaftar. Jadi tarikh baru tu tidak ada. Jadi orang merancang, mungkin suaminya tu tinggal di tempat itu, tempat ini. Macam mana? Mungkin adalah perjalanan yang lebih sempurna telah dijanjikan, insya-Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, bila Farihab cakap tentang responden dalam program untuk kita buat penggambaran dan sebagainya yang terpaksa menolak, sebenarnya di Malaysia hari ini begitu juga kan. Jadi kita menghormati situasi ini sebab kebimbangan tu memang ada. Memang ini kita berada di red zone ini, zon merah. Jadi kami faham sekarang ni kalau anda tengok dalam kalangan tetamu Malaysia ini melakukan panggilan video saja, bermakna kebimbangan itu ada dan kita hormati pendirian mereka itu. Sebab bila disebutkan kelas tertentu pun memang terkait dengan tempat kami bertugas. Ya, betul. Betul-betul sepelaung suara saja. Sebalingan batu saja. Jadi mungkin ramai membaca, mengetahui maklumat terkini bila disebut kelas itu. Memang daripada tempat kami bekerja ni lah. Dan orang pandang kita semacam lah ya. Itulah. Tak apa, insya-Allah kita doakan yang terbaik buat semua, insya-Allah. Kami jaga sebaik-baiknya diri dan okey, baik. Kita bercakap tentang work from home ni juga. Apabila diumumkan kelompok pengurusan ini diarahkan untuk bekerja dari rumah, kita nak faham juga bagaimana mereka mengendalikan situasi pengurusan atau petugas menguruskan pekerja dari rumah ini. Untuk itu di talian video sekarang ialah Puan Jadwa Abu Bakar, pengurus kanan syarikat Faiza Sdn Bhd Cawangan Tengah, Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Ini zon merah ni. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Puan Jadwa hari ini bekerja ke macam mana? Hari ini sebenarnya saya bekerja. Saya dah siap-siap nak pergi kerja ni. Oh, ya ke? Baik. Jadi bila dikeluarkan arahan untuk pihak pengurusan syarikat swasta dan juga awam ini bekerja dari rumah, jadi bagaimana tindakan Puan sebagai antara pihak pengurusan? Okey. Yang
pertama sekali kita kena sokong sebenarnya arahan daripada kerajaan ni kan, sebab sebelum ni pun kita dah pernah laksanakan kerja daripada rumah ni, yang mana kita susun balik semula kita punya organisasi di pejabat, di kilang. So kita bahagikan bahagian pentadbiran yang mana boleh kerja di pejabat, kita paksa juga bekerja dan separuhnya kerja daripada rumah. Tapi macam bahagian operasi, pengeluaran, delivery, pemasaran tu, itu tak, kita terpaksa bekerja jugalah sebab kita ni industri makanan keperluan harian kan. So kita tak bolehlah terus stop. Cuma kita hadkanlah macam di kilang, bahagian pengeluaran tu kita susun baik semua supaya mereka tak berkumpul dalam masa sama. So macam pemasaran pula kita susun jadual mereka supaya diorang tak ada kontak direct dengan customer, kurangkan kontak direct tu. So ordering semua online dan juga melalui telefon lah untuk call pelanggan, tanya dan sebagainya. Baik. Adakah itu bermakna SOP itu satu perlu dipatuhi? Adakah terpaksa dikompromi dari aspek produktiviti dalam tempoh-tempoh begini, ataupun sebab operasi berjalan seperti biasa, jangkaan produktiviti itu sama juga? Oh, kita sebab ikut rekod macam sebelum ni PKP, sebenarnya masa PKP ni lah kita punya permintaan pelanggan ni melonjak. Dia makin tinggi. Jadi kita dalam industri makanan keperluan harian ni kita tak boleh stop lah. Sebab tu masa saya cakap kita terpaksa teruskan juga. So macam saya sendiri dengan tim, kita sentiasa bagi motivasi pada staff untuk diorang biasakan lah dengan cara kerja norma baru ni. Dengan cara kita minta diorang kurangkan pergerakan macam yang dalam kilang tu, kita kurangkan diorang keluar masuk. So makanan tengah hari kita sediakan, makanan malam pun kita sediakan untuk yang shift malam supaya kita kurangkan kontak diorang dengan keluar kan, untuk nak jaga tu. Okey, baik. Jadi memang langkah diambil dengan begitu rapi sekali lah. Apa antara cabaran yang dilalui sebab nak berhubung terus ataupun nak berjumpa terus dengan kaki tangan ni tidak dibenarkan? Mungkin kadang-kadang ada situasi tertentu yang mengejutkan, berlaku secara tiba-tiba. Jadi apa antara cabaran yang terpaksa dihadapi situasi begini? Macam kita ada pejabat, ada satu Malaysia ada. So macam bila sekarang ni PKP di Selangor, KL, Putrajaya saja. So kita tak dapat pergi ke ibu pejabat syarikat Faizah di Johor. So berhubung secara buat video conference saja, tapi lori kita untuk penghantaran semua sekali alhamdulillah tak ada sekatan. So dari segi cabarannya kita tak boleh pergi ke HQ, orang HQ pun tak boleh pergi ke tempat kita. So kita berkomunikasi melalui video sajalah. Okey. Ini persepsi saya lah. Kadang-kadang bila bos-bos ni bekerja dari rumah, jadi kaki tangan macam seronok sikit. Adakah itu situasi, bagaimana diuruskan situasi macam tu? Macam kita taklah macam tu, sebab macam saya sendiri pun bos-bos bukan semua je bekerja daripada rumah. So saya akan rotatekan dalam satu hari tu mesti akan ada pengurus yang bertugas. So memang setiap hari akan ada lah, cuma sebab kita dah rotatekan kan. Jadi macam saya pun setiap hari saya masuk pejabat. Tapi insya-Allah lah staff-staff kita semua buat masa ini tak ada macam, sebab kita faham tanggungjawab kita dalam industri ni kan. Kita kalau lambat ataupun kita slow, production kita turun, semua orang akan terjejas sebenarnya. Ya, betul. Ya, sebab ia rantaian kan. Ya, betul-betul. Ini sewajarnya dijadikan contoh dan teladan kepada yang lain juga. Puan, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Selamat menjalankan tugas. Okey, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Jadual Abu Bakar, pengurus kanan syarikat Faizah Sdn Bhd. Dan ini syarikat yang mengendalikan keperluan kita, terutamanya dalam keadaan yang susah nak keluar dan sebagainya ini. Produktiviti harus berterusan. Pada masa sama, kita sekarang menilai kalau bekerja di rumah dan sebagainya, sejauh mana efisiensi itu dapat dikekalkan. Kadang-kadang orang kata, bekerja dari rumah best lah kan. Kita boleh duduk santai sebagainya. Tetapi sebenarnya bagi saya ia sangat-sangat mencabar. Setuju. Apatah lagi kita tuntutan kita tu, apatah lagi ada anak kecil kat rumah. Jadi fokus dan penumpuan tu agak mencabar, kena berjuang lebih sedikitlah. Betul lah. Kadang-kadang mencabar kan. Anak jeritan anak ya. Mencabar betul tu. Tangisan anak kecil, tangisan bayi, ringikan anak, memang mencabarlah. Sebab ada
tertentu memanglah boleh buat kawat online. Contohnya macam khidmat kaunseling kan, hal-hal yang sulit. Kadang-kadang bila di depan tu lain impaknya. Betul. Nak menangis ke, nak rasa tu ke, memang itulah. Jadi macam mana kita nak wujudkan suasana kan? Kadang-kadang kata, kita meeting lah dekat online dan sebagainya kan. Meeting pun sempang lebih kurang. Emote tau. Betul. Benda tu pun main mood juga tau. Dari segi penampilan kita kan, semangat tu. Bila kita bergerak, kita merancang sesuatu, berada di satu tempat tu, yang disebutkan sebagai vibe tu berbeza. Betul. Setuju sangat. Tapi itu itulah yang cabarannya pentingnya. sekarang kan. Itulah yang kita kena hadapi dan kita hadapi dengan tabah dan kita doakan semua ini dapat selesai dan kita kembali ke pejabat beramai-ramai dan menjalankan tugas kita insya-Allah. Baik, Okey. kita nak kongsikan di akhbar hari ini, berita harian di muka hadapan ini berkait rapat dengan apa yang kita berbicara tadi. Arahan bekerja dari rumah di kawasan PKPB. Khidmat penting, sektor tidak formal dikecualikan. Jadi kaki tangan sektor awam perkhidmatan penting dan kritikal dikecualikan daripada arahan bekerja dari rumah yang berkuat kuasa hari ini sehingga tamat Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di wilayah persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, Selangor dan Sabah. Pekerja sektor tidak formal seperti peruncitan, makanan, perladangan, pertanian, penjaja, gerai makan dan pengangkutan awam seperti bas ekspres, train, e-hailing, teksi dan penghantar makanan turut dibenarkan bekerja seperti biasa mengikut prosedur operasi standard SOP. Lanjutannya di halaman kedua, ketiga dan juga keempat. Saya bacakan sikitlah kesimpulannya yang diletakkan di dalam halaman 2, 3, 4 ni. Maknanya bekerja dari rumah ini ikut kumpulan juga. Jadi untuk tidak membebankan pekerja, mungkin pihak majikan sendiri perlu adanya pengurusan yang lebih sempurna, yang lebih baik. Mungkin penggiliran kan. Bekerja 3 kali dalam seminggu. Jadi untuk optimumkan pekerja berada di pejabat 30%. Maknanya perlu ada lah. Mungkin kalau yang boleh kerjanya lakukan sepenuh masa di rumah, bekerja di rumah kan. Tapi kalau perlunya ada bekerja di pejabat, maknanya penggiliran tu perlu ada. Itulah dia. Berita harian. Jadi pengurusan ni. Jadi pengurusan. Baik, selanjutnya. Okey. Fitri okey? Isu ni panas. Panas. Hati-hati. Patutlah dia pause. Baik, saya faham. Transisi itu. 8 lagi artis bakal dipanggil. Okey. Dan ini berkaitan dengan cuci wang haram dan artis yang mana 8 lagi artis bakal dipanggil SPRM bagi membantu siasatan kes penggunaan wang haram didalangi 2 individu yang terbabit dalam kegiatan Makau Scam dan perjudian dalam talian. Siapakah mereka? Kita tak tahu. Tetapi di halaman yang berikutnya itu ada juga tentang isu e-lacur. Ya? E-lacur? Maksudnya ada Instafamous yang mendalangi kegiatan pelacuran. Semalam boleh dapat sampai 40,000. Instafamous jadi orang tengah hubungkan selebriti jadi peneman golongan kenamaan. Ya, itu dia. Dan kalau jadi orang tengah kan, anda boleh dapat komisen 5,000. Jadi orang tengah. Orang tengah. Penjual lah. Okey. Jadi mereka mungkin berkhidmat, itulah yang sebut tadi, e-lacur memang tidak istilah tu. Cuma gambaran lah. Dalam talian je mereka mampu untuk melakukan transaksi ini. Baik. Dan ini juga ada kaitan dengan SPRM. Ialah kalau dengan bayarkan 40,000 bazir-bazir macam tu kan. Jadi macam mana dapat lubuk kawah kewangan yang seperti itu. Dan itu juga akan kita bincangkan nanti. Ya, betul. Ini juga melibatkan integriti dan juga maruah artis dalam isu ini. Ya. Ini 2-3 hari ni bercakap berkenaan dengan isu ni juga kan. Hangat juga kan. Makau scam, cuci duit haram. Kalau orang dekat Instagram tu sekarang ni, kalau tunjuk sikit mewah, ni duit halal macam tu. Terpaksa pula bagi tahu bahawa ini jadi ini antara isu yang bermain sekarang ni dalam kita berdepan dengan pandemik. Banyak isu. Tapi nanti kita akan bawakan juga sikit perbincangan berkenaan dengan inilah. Betul. Isu panas. Bersama dengan individu-individu yang pastinya boleh berikan penerangan tentang situasi ini. Okey, kita nak beralih ke NST, lari sikit dan kembali ke cerita tentang frontliners kita ni. Muka hadapan, saya rasa muka hadapan ni sangat bermakna gambarnya between duty, danger and despair. Kalau saya lah ada kesempatan dapatkan gambar yang ini dan paparkan, framekan kan, mengingatkan kita betapa tugas mereka ni getih dan mencabar. Emotions oscillate wildly as frontliners try to make sense of the daily fight for survival. Muka surat 2, paparan yang berkongsi tentang the virus did not break my spirit, says frontliner. Doctor and 3 others speak about their struggles which include loneliness and fear.
kesepian, kesunyian dan juga ketakutan sentiasa membelenggu mereka ini, ya, kelompok petugas perubatan ini. Dan ini juga sokongan yang diharapkan oleh mereka daripada kita, terutama yang berupaya untuk membantu sebagai sukarelawan untuk meringankan beban mereka. Jadi kita doakan mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan semoga tabah berhadapan dengan ujian ini, insya-Allah. Okey, putusan ni ada putusan? Ada? Boleh kita baca? Silakan. Okey. Banyak pos hari ini Fitri ni. Itulah. Banyak benda yang perlu berhati sebab menyebabkan entiti tertentu kan. Baiklah. Okey, ini pula tentang inkuest Norain. SAMI Thailand beritahu mayat ada di sungai mengikut keterangan oleh sukarelawan. Di mana seorang sukarelawan yang menyertai operasi pencarian gadis Island Norain memaklumkan dapat maklumat mayat orang hilang berada di dalam sungai. Okey, itu dia. Dan Mahkamah Kerana Seremban maklumat itu diperolehi rakannya yang ada berhubung dengan seorang SAMI Thailand bagi meningkatkan pengalaman dalam pencarian itu. Itu secara ringkas lah maklumat yang diberikan. Jadi diberikan di situ gambaran juga bagaimana mereka juga terpaksa dari ruang yang berbeza disebabkan kekangan untuk berhubung. Malah sekarang saya difahamkan kalau kita buat Viva untuk PhD pun memang secara online. Dan risikonya akan kekurangan beberapa pekerjaan lah. Sebab katanya memang praktikal kalau buat sebegitu. Tak perlu lagi terbang ke satu kampus, boleh buat secara online. Baik. Itu antara artikel yang kami kongsikan untuk mengetahui lebih lanjut dapatkan akhbar-akhbar ini pada hari itu apa yang kita kongsikan tadi. Berita harian, Harian Metro, Utusan dan juga NST. Baik, selepas ini kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan integriti. Integriti siapa? Mungkin di kalangan individu-individu yang sekarang ini dikaitkan dengan isu Macau scam. Dan juga jenayah lain juga. Ya. Selepas ini Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini dan kita telah tadi warakan berkenaan dengan topik selanjutnya akan kita bincangkan berkenaan dengan integriti artis yang desas-desus membabitkan golongan artis ini yang terbabit dalam Macau scam. Mungkin antara bila tengok artis ni ada nama, mungkin ada dinampakkan dengan pelbagai harta yang mewah dan sebagainya, kehidupan mewah dan sebagainya. Oh, ini dikatakan antaranya menjadi sebahagian daripada perniagaan bersama dengan Macau scam ataupun sebab kita di zaman sosial kan, media sosial yang mana untuk membuktikan sukses itu bergantung kepada apa kereta yang dipamerkan, apa jam tangan yang dipersembahkan, cara hidup, apa yang ditukar pakai setiap hari, apa yang dimakan, semuanya menjadi penilaian pengikut dan itu juga menyebabkan mungkin ada setengah yang tergelincir ataupun tidak tahu, tidak ada ilmu, hanya menjadi mangsa semata-mata kerana ada tawaran yang hebat. Kalau kita ditawarkan sejumlah wang, kan kita nak tanya kan, duit itu daripada mana? Tak mungkin kita akan bertanya seperti itu. Tapi adalah cara untuk pihak berkuasa menyiasat. Dan kita nak berbincang bersama dengan Presiden Persatuan Seniman Malaysia ataupun Seniman Z. Zaidi yang pastinya ada fikrah ataupun pendapat tentang isu ini. Sebab ia, dari sebutan artis pun memang ramai. Penyanyi, pelakon, semua-semualah artis pun kan. Jadi macam mana ini juga memberi impak yang buruk kepada artis yang mungkin dilihat sebagai golongan yang terdesak dalam mencari kekayaan. Baik. Z. Zaidi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Terima kasih meluangkan masa bersama dengan kami. Baik. Ini isu panas Z. Apatah lagi kalau kita dengar berkenaan ni kan 2-3 hari ini mula dikaitkan dengan golongan artis. Jadi bagaimana Z melihat, adakah ini memberi satu kesan ataupun calar yang hebat kepada nama artis? Ya, bagi pandangan saya memang perkara ni boleh mencemarkan imej industri seni itu sendiri. Di mana kita tahu dari sudut soal integriti ini dia melibatkan jati diri yang kuat, nilai kejujuran yang lebih baik dan juga prinsip moral yang tinggi apabila kita bercerita tentang integriti. Kalau dari soal Macau scam, seks yang ditawarkan melalui media sosial dan sebagainya yang melibatkan artis ini, bagi saya artis menjadi mangsa keadaan di mana
mereka ni kekurangan maklumat mengenai sindiket ataupun perkara-perkara yang kita lihat yang lebih negatif kepada mereka dan memberi impak pandangan masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap industri seni Malaysia itu sendiri. Baik. Jadi bagaimana juga stigma? Kadang-kadang mungkin yang dipanggilkan, kita lihat di akhbar sekarang ni kan, kata ada 10 nama, 8 nama yang dipanggil, SPRM. Jadi mungkin juga mereka ini dipanggil untuk membantu siasatan. Tetapi stigma ni mungkin memandang terus secara negatif kepada mereka ni. Bagaimana? Walaupun ada, mungkin tak semua artis tu kan. Mungkin Z sendirilah, pandangan Z. Dia bagi saya artis tu perlu ada sikap tanggungjawab dan persepsi masyarakat terhadap membantu siasatan itu bukan adalah satu tuduhan. Itu hanyalah membantu bagi melengkapkan penyiasatan tersebut. Jadi bila artis tu dipanggil, bukannya artis tu dituduh bersalah. Jadi bagi saya sendiri, pandangan saya, bila artis yang mempunyai tanggungjawab yang tinggi, dia akan melakukan sesuatu untuk membantu bagi menyelesaikan masalah tersebut. Sebab kita tak nak dikaitkan dengan perkara-perkara yang lebih banyak negatifnya. Cuma apa yang kita dengar, pihak penguasa cuma panggil segelintir saja artis tu. Dia tidak merangkumi keseluruhannya. Tapi impak dia kepada industri lebih besar. Kerana pandangan masyarakat, skeptikal mereka terhadap dunia artis ni, semuanya dipikir negatif. Positif tu tak banyak berbanding negatif tu lah. Jadi kita sebagai public figure memang terdedah dengan pelbagai isu dan juga menjadi perhatian masyarakat. Kita kena bersedia lah. Artis kena bersedia menerima impak-impak negatif atau positif itu. Maknanya kalau nak menjadi artis, kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi Z, apa mungkin seniman ada idea sebelum ni pun banyak artis dibantu ya dalam aspek pemahaman tentang contohnya macam percukaian dan sebagainya. Tapi kali ini dalam aspek sebegini, mungkin zaman dah berubah, mungkin teknologi pun dah berubah, kaedah orang untuk memangsakan orang pun dah berubah, jenayah dan sebagainya. Jadi kefahaman. Sebab saya firmankan seniman juga banyak aktiviti, banyak mungkin membekalkan maklumat kepada ahli-ahli supaya berhati-hati dan sebagainya. Kerana dunia berubah begitu pantas, yang akhirnya nanti bergantung juga kepada penerimaan individu itulah sendiri, artis itu sendiri. Jadi macam mana usaha ke arah itu, memberi pemahaman baru tentang apa yang berlaku dalam dunia hari ini? Bagi saya, kita banyak melakukan program, telah melakukan program bersama SPRM, di mana kerjasama yang akan mengadakan lebih banyak seminar, bengkel dan juga bentuk video pesanan khidmat masyarakat bagi memberi pendedahan dan juga maklumat yang lebih terhadap artis ni yang melibatkan makau scam, pengubahan wang haram dan yang lain-lain lah. Jadi bagi kami di sini sebagai sebuah persatuan seniman Malaysia, dia tidak ada kuasa yang besar, tetapi kami mempunyai ruang untuk mendesak agensi-agensi kerajaan bagi mengadakan atau mewujudkan satu garis panduan supaya garis panduan ni boleh diikuti atau boleh menjadi guideline kepada penggiat seni mengenai sedikit-sedikit yang akan memberi impak kepada industri. Di mana bagi saya bila wujudnya satu garis panduan, enforcement terhadap sindiket ataupun masalah-masalah seperti makau scam, seks dan sebagainya yang melibatkan industri seni ini dapat dikenakan lebih awal melalui enforcement ni. Ini yang penting sebab kalau tak ada enforcement, tak ada penguatkuasaan yang ketat, yang tegas, perkara ni akan berluasa. Dan kita tahu cabaran yang paling besar pada abad ini adalah media sosial. Ya. Baik. Ini yang cabaran kita pada hari ini. Z terus bersama kami sebab kita nak tambah lagi tetamu kita pada pagi ini seramai. Kalau Zaidi Zack, kita ada Zack A, seorang lagi, Zulin Aziz bersama dengan kami hari ini. Hello, Assalamualaikum Zulin. Waalaikumsalam. Sihat. Sebab Zulin Sihat, ni Alhamdulillah. kan pelbagai kebolehan membuat karakter suara kan. Kejap suara wanita Thailand, sekejap suara wanita Perak. Jadi Zulin, sebentar baca Twitter anda yang menulis bahawa orang lain yang disumbat cili, orang lain yang rasa pedasnya. Satu lagi kenyataan daripada Zack A, Zulin Aziz. Maaf para pembenci, saya tiada masa melayan anda. Amboi.
Baik, nama Zulin dikaitkan dengan isu yang sedang bermain sekarang ini berkenaan dengan Macau scam ini. Zulin, mungkin 2-3 hari ini mendapat kecaman sebab bila kata artis ni kan, mereka berteka-teki jadi main tembak je. Bagaimana Zulin melihat nama anda dikaitkan dengan isu ini? Okey, sejak hari pertama penangkapan sehingga hari ini, saya tidak pernah dihubungi pihak SPRM untuk bantu siasatan. Yang mengaitkan nama saya cuma netizen, oleh kerana netizen nampak gambar saya bersama dengan individu tersebut. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, mereka hanya kenalan saya. Dan saya bukannya kawan baik ke kawan rapat. Saya kenal macam tu je. Tapi saya tidak tahu apa aktiviti yang dia buat. Tetapi mengikut statement yang dikeluarkan SPRM, sekiranya artis tersebut pernah menerima dana daripada individu tersebut, diminta untuk membantu siasatan, betul? Betul. Tetapi saya tidak pernah menerima apa-apa dana dan tidak pernah ada sebarang perniagaan pun dengan mereka. Sekadar kenal saja. Jadi ini yang mencabarnya stigma netizen Jadi kan. macam mana sebagai seorang selebriti, kalau kita tak bertindak, nama kita akan tercalit dengan pelbagai fitnah dan sebagainya. Jadi kita pula terpaksa tampil ke depan untuk memberi penjelasan, membersihkan nama. Jadi memang satu kerja pula ya. Zulin kita terpaksa jelaskan orang ini, menjawab panggilan orang ini. Macam mana anda berdepan dengan situasi sebegini? Saya tak tahu macam mana saya nak hadap mulanya, tapi terima kasih juga kepada MHI dan media yang memberi peluang saya membuat penjelasan macam ni, sebab tak semua orang nak membaca walaupun saya tulis 3 perenggan ke apa kan. Apa yang saya boleh katakan, inilah lumrah ya, kita difitnah, kita apa, dan industri ini memang dah biasa. Tetapi bagi saya ini bukan kes ringan, bukan kes gosip saya bercinta dengan sekian-sekian. Tapi ini kes melibatkan SPRM dan sebagainya, dan dia melibatkan nama baik saya. Apabila saya meniaga pun dia orang cakap saya guna duit haram. Itulah dia. Saya masak kari, saya post gambar masak kari, dia orang kata kari haram. Saya tak boleh terima lah. Saya nak tak nak, saya terpaksa buat statement. Tapi sekiranya kalau di kemudian hari SPRM panggil saya untuk memberi kerjasama, saya tak ada masalah. As long as saya tahu saya di mana, saya tidak ada buat salah, saya tak perlu takut apa-apa. Yang saya serabut sekarang bukan dengan SPRM, yang saya serabut sekarang dengan netizen. Saya dah tak tahu macam mana nak hadap. Saya buka media sosial je, nama saya dah sebusuk-busuknya lah. Dia orang kata saya penipu, scammer dan sebagainya. Saya masih ada di sini. Saya tak lagi mana dan saya tak ada buat salah apa, jadi saya tak perlu takut apa-apalah. Jadi apa pendekatan selepas ini? Selepas anda dah beri penjelasan, dah tampil dengan pelbagai kiasan, jadi ada berdiam diri ke atau macam mana, Zulin? Prinsip anda? Saya dah pun buat apa yang sepatutnya dan seperti yang kita tahu, kita tak boleh tutup mulut orang pun. Terpulang pada mereka tetap dengar apa yang mereka nak faham sahaja. Dan saya berdiam, tetapi sekiranya nama saya dah teruk sangat dan ada yang cuba untuk memalukan dan menjatuhkan saya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan lah. Baik. Okey, Zulin bersama kami. Zat masih bersama? Ya, saya bersama. Okey, Zat dengar apa yang Zulin telah berikan kenyataan tadi Dengar. Okey, bagaimana sebagai rakan artis dan juga rakan seniman lah kan? Bila mendengar apa yang dinyatakan oleh Zulin ini, kita sedikit sebanyak mendengar juga bagaimana bila dikaitkan seperti ini, pastinya yang menjadi kesan paling besar adalah emosi. Psikologi kan, bagaimana Zat? Dan juga cabaran persepsi orang sebab contohnya penganjur nak ambil dia terlibat aktiviti lain ke, tak jadi, terpaksa batalkan kan? Sebab mungkin ada imej negatif yang beri impak kepada produk yang mereka nak tawarkan. Carrier lah, kerjaya. Dia akan berlarutan sekalipun benda itu telah pun dibersihkan. Macam mana? Betul. Inilah cabaran bila kita menjadi public figure atau menjadi artis lah. Memang kita terdedah dengan perkara-perkara yang sebegini, terutama sekali dari sudut persepsi masyarakat. Apa yang Zulin alami itu saya juga alami, dan kita sebenarnya sebagai artis kita kena bekerjasama dengan masyarakat supaya mendidik masyarakat ni berubah persepsi mereka terhadap dunia hiburan ni.
Sebab kita tahu daripada zaman dulu sehinggalah zaman sekarang, perkara yang negatif itulah yang dilabelkan kepada artis-artis ni. Walahal artis-artis juga menyumbang banyak juga perkara-perkara yang baik, benda-benda yang positif kepada masyarakat, negara. Tetapi benda tu tidak dilihat sebagai satu perkara yang besar berbanding yang negatif ni. Walaupun segelintir mereka yang melakukan perkara-perkara negatif ni, tetapi dia impak dia kepada industri. Jadi bagi saya pendidikan terhadap kesedaran masyarakat terhadap persepsi masyarakat, pandangan mereka terhadap artis itu perlu diubah. Dan dalam masa yang sama artis juga kena bijak berkomunikasi supaya apa saja perkataan ataupun apa saja yang diluahkan itu tidak disalah atau dimanipulat oleh pihak-pihak tertentu seperti yang Zulin cakap netizen ni. Sebab netizen ni dia memang nak cari salah kita je. Sebab bila cari salah kita, rating dia tinggi. Di Malaysia ni memang sangat unik. Dia yang negatif tu lah komen yang paling banyak. Dan kencaman yang paling hebat. Tapi kalau kita buat perkara-perkara yang positif, yang baik, artis-artis buat CSR, buat tentang kemasyarakatan dan sebagainya, benda itulah yang komen paling rendah. Dan tak pernah dipandang pun oleh mereka komen yang paling sikit. Inilah berbezanya Malaysia, industri seni Malaysia berbanding luar. Yang negatif tu lah lagi tinggi ratingnya. Ya, betul. Ini Malaysia. Malaysia memang macam tu. Zulin? Baik. Betul lah tu. Betul lah tu kan? Zulin. Betul lah cakap. Okey, ada juga netizen cakap kan, selalu sebab netizen ni memang dia seorang pemantau, kalau cakap pemantau hebat mereka lah kan. Dia melihat setiap gerak-geri artis itu, terutamanya di laman sosial kan, media sosial sekarang ni. Kata kadang-kadang dia perhati, dia ni berlakon pun tak adalah banyak mana. Keluar TV ke apa ke menyanyi ke tak adalah banyak mana, tapi memperlihatkan kemewahan yang luar biasa. Jadi itu yang menjentik hati netizen ini, berkata dari manakah sumber kewangan itu. Jadi bagaimana Zulin melihat tuduhan netizen ini yang dari segi pemantauan atau pemerhatian mereka? Ini bergantung kepada mentaliti masing-masing lah. Dia sebenarnya macam ni, apa yang ditunjukkan tu tak semuanya yang dimiliki pun. Kadang-kadang marketing. Kita kena faham kadang-kadang marketing mungkin dia macam gini sebab dia nak tarik customer ke, nak tarik orang berniaga dengan dia ke, sebagainya. Tapi itulah dia, apa yang kita tunjuk itulah yang kita dapat. Ya. Kalau kita tunjuk benda yang sedih-sedih pun dia orang tak suka, kalau kita tunjuk yang lebih-lebih pun dia orang tak suka. Kita tak boleh lari. Senang cerita, kita memang hidup tak boleh puaskan hati semua orang. Jadi kita buat aja apa yang kita rasa bagus untuk kita. Tapi kalau kata apa yang kita buat tu tak betul, kita tunjuk-tunjuk tu, itu kita letak leher dekat tali gantung. Cari pasal sendiri. Dah tahu benda tu bukan dari benda yang halal, kita tunjuk-tunjuk, memang kantoi lah. Dan itulah dia situasi sekarang ni, Zulin. Seandainya lah kalau kita minta dijauhkan, seandainya ada juga yang memang terpalit ataupun nanti dibuktikan bersalah lah, kalau contohnya adalah individu yang dalam kelompok artis, apakah ini akan memberi tamparan lebih hebat lagi kepada masa depan artis itu sendiri? Sebab bila dah ada dibuktikan seorang ini bersalah, bimbang lain juga akan menerima tempias akibat daripada pendakwaan itu. Macam mana? Mungkin ramailah lepas ni kalau nampak artis tu senang sikit, dia kata buat aktiviti pelacuran lah dan sebagainya lah. Memang kita tak boleh nak cakap apa dah. Macam saya dah terangkan tadi, kalau kita bagi statement apa pun, dia orang hanya faham apa yang dia orang nak faham sahaja. Dan kita tak perlu, saya rasa tak perlu buang masa kita nak beria-ria nak tunjuk kita tak salah. Kita tahu siapa penyokong kita, kita tahu siapa yang tak suka kat kita. Kita hanya fokus pada orang yang sokong kita, orang kenal kita. Dia tahu kita macam mana. Kalau kita nak buktikan sangat dekat orang yang tak suka kita ni, kita buang masa. Sebab mereka takkan suka. Walaupun Wak Imah kita buat benda baik tadi tu. Zulin, tapi kalau sekarang Pak Zulin pun berniaga juga kan. Bagaimana betul. Kesan daripada ini? Ada sebarang kesan perniagaan Zulin sendiri ke ataupun bagaimana? Tadi di awal tadi sudah ada katakan di mana ada beberapa individu dia komen, dia kata Zulin berniaga pakai duit haram. Itulah yang saya yang memberi kesan kepada saya dari segi perniagaan saya lah. Tapi saya dah ada jelaskan di Instagram, yang mana bacalah, yang mana tak baca mungkin sampai sekarang dia fitnah saya.
Okey, saya dah jelaskan di situ saya meniaga dengan syarikat sirih emas. Anda boleh Google kalau anda tak tahu. Dan yang lain terpulang, fikir sendiri. Sebab saya dah tak ada ayat dah nak bagi dah dekat netizen ni. Itulah dia sebab Zulin ada kes tertentu sampaikan artis pergi Tanah Suci pun dipertikaikan ya. Sampai ke tahap itu dia punya hukuman yang diletakkan kepada selebriti. Zulin, mungkin sedikit Zulin boleh katakan kepada mereka yang secara langsung ini melalui MHI. Okey, kepada semua yang menonton hari ini, kepada yang menyokong saya, mendoakan saya fokus pada itu dululah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan apa-apa pun kita jangan buat kerja SPRM lah ya. Kita jangan terus menyebarkan benda yang tidak sahih. Kalau benda tu dah macam yang baru-baru kita tengok pasal ada statement daripada mereka, itu kita nak kongsi tak apa. Tapi selebihnya berkenaan dengan artis lah apalah pergi kaitkan orang-orang ni, tolong jangan, kerana kita tahu negara kita ada undang-undang. Sekarang ni adalah masanya untuk kita simpan duit, bukan kita bayar saman ya. Dan saya percaya artis-artis tengah standby untuk menyaman siapa saja yang menuduh ni. Dan itu je lah pesanan daripada saya. Saya dah tak ada apa nak cakap. Kita pun masing-masing ada otak, ada akal fikiran. Fikirlah dengan waras. Kalau sayang diri, kita kena jaga mulut kita lah. Jaga jari kita. Baik, terima kasih Zuli di perkongsian itu. Dan kita faham beban emosi yang ditanggung ya. Kerana fitnah ni perkara yang berat. Kerana fitnah juga ada satu Terus kuat, Zulin. pembunuhan jarak panjang ya. Sekalipun kita dah bersihkan tapi masih ada sisa tuduhan tu susah untuk kita bersihkan. Okey, itu dia perbualan dengan Zulin Aziz dan juga Z Zaidi. Z Zaidi masih lagi di talian. Ada. Okey. Terima kasih banyak berkongsi ilmu dan juga kita harapkan seniman dapat menyebarkan lebih banyak maklumat membantu artis agar tidak menjadi mangsa ataupun teraniaya dengan pelbagai tuduhan dan fitnah. Dan sikit akhir kata daripada Z Zaidi sendiri berkenaan dengan isu ini. Kepada peminat-peminat, kepada netizen kan yang memerhati segala gerak-gerik artis dan juga selebriti. Bagi saya, artis-artis ni pesanan saya lah. Kalau boleh elakkan daripada perkara-perkara yang negatif yang boleh mencemarkan industri, imej industri itu sendiri, dan kita perlu bijak menilai yang mana baik, yang mana tak baik. Kita tahu maklumat-maklumat yang kurang yang diberikan kepada artis-artis ni menyebabkan artis ini menjadi mangsa. Jadi kita sebagai persatuan seniman ini boleh menjadi satu one stop center bagi membantu artis-artis untuk kita berkongsi maklumat atau membantu mereka di mana mereka perlu rujuk. Dan dalam masa yang sama untuk netizen di luar sana, tolong jangan berfikiran industri ini memberi satu perkara yang negatif, kerana kita juga orang-orang industri memberi dan membantu negara daripada sumbangan menyampaikan mesej melalui lakonan, nyanyian, pengacaraan dan sebagainya kepada anda. Jadi persepsi yang negatif itu perlu ditolak tepi dan fikirlah perkara-perkara yang positif supaya artis-artis ni boleh menjadi satu imej yang baik kepada masyarakat Malaysia. Ya, baik. Terima kasih Z Zaidi di atas perkongsian pada pagi ini. Kita doakan yang terbaik buat kalian semua. Moga ada jalan pesan yang lebih baik untuk mereka yang terbabit dalam Makau scam ini. Bila kita kata nak popularkan barang, produk, semua cari artis. Kan? Itu dia jalan yang dipilih oleh artis lah. Liku seorang seniman. Baik. Kita bersama dengan seorang seniman dan seorang lagi. Seniman... Belum. Okay. Seniman itu sedang mengira untung atau apa? Tidak. Kalau kita sebut nama ni, mesti yang cerita panas-panas, terjah-terjah panas-panas semua akan dikaitkanlah dengan beliau ini. Nanti, malah beliau pun sedang mendengar juga perbincangan antara kalian memerhati bersama juga. dengan Z Zaidi dan juga Zulin. Dan Kabar. pasti mempunyai pandangan tersendiri selepas ini. Kita nak bersama dengan Nas Ahmad untuk memahami lebih lanjut bagaimana kita sebagai peminat ini mengendalikan berita-berita ini. Kita belum minat, lepas tu artis tu kita dengar buat sesuatu, kita terus nak kecam. Adakah itu cara yang sebaik-baik? Sebab dia persatuan. Apa dia? Tak rasmi. Persatuan apa? Yalah, bila dapat semua maklumat kan, semua orang macam terlalu dahagakan maklumat itu. Itulah dia. Sebab di akhir zaman ni benda yang baik akan seperti siput
tak bergerak langsung. Sedangkan berita panas dia akan taufan, cepat dia berputar dan tersebar. Itulah dia. Baik. Okey, baik seketika. Jumpa lagi selepas ni. Sekiranya betul dia terlibat dalam kegiatan jenayah, saya sebagai peminat akan memberi sokongan moral kepada beliau dan akan bersama beliau di waktu jatuh bangun beliau, dan yang paling penting tidak membalas sebarang komen di media sosial kerana itu akan memudaratkan lagi keadaan. Sejujurnya saya akan berasa sedih dan kecewa dengan apa yang dia telah lakukan, kesalahan yang telah dibuat. Tapi saya sebagai peminat sentiasa ada di belakang dia. Dan yang kedua, tetap menyokong dia dan berikan kata-kata semangat agar dia terus bangun. Saya akan pastikan sama ada berita itu sahih ataupun tidak. Jika ianya benar, sebagai seorang peminat, saya perlu memberi ruang dan peluang pada beliau untuk memperbaiki kesilapan yang beliau lakukan. Kerana sebagai seorang manusia, kita tidak lari daripada melakukan kesilapan. Kemudian dalam Malaysia hari ini, itu antara pandangan peminat artis selebriti tanah air yang pastinya mempunyai harapan segalanya akan pulih dan ini lumrah kita sebagai manusia dan sebagainya. Tetapi pada masa sama itu juga yang kita tidak lihat, walaupun kita mahu lihat sikap-sikap yang positif ini, terus memberikan sokongan ini, lebih ramai yang terdorong untuk mengecam dan sebagainya. Baik, kita nak dapatkan daripada sudut pandangan berbeza daripada wartawan hiburan yang tidak asing lagi, Nas Ahmad di talian video sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ali Iskandar. Nas Ahmad, apa khabar? Alhamdulillah. Ali okey ke? Alhamdulillah sihat adanya. Depan saya host kat belakang, mentor. Oh, throwback tu kita tu. Baik, tadi Nas bersama-sama dengan kami mendengar dan memantau apa yang dibualkan antara Fitri dan Faria bersama-sama dengan Zaidi dan juga Zulin. Ini satu situasi yang kalau zaman pra media sosial yang pastinya Nas menjadi wartawan juga ketika itu, ia tidak segempar ini. Kalau ada pun orang menantikan perkhabaran ataupun kemas kini di media cetak ataupun televisyen dan radio saja. Tapi sekarang ni lain. Sekarang ni cepat benar perkara menjadi tersebar dan meluas, kemudian yang tersebar tu belum tentu ada kesahihannya. Komen sikit. Okey, kepada artis, saya pagi ni rasa panas. Bukan panas kat luar tu hujan, tapi isu-isu topik ini agak panas. Ada daripada persatuan, ada daripada artis, daripada wartawan. Okey, saya dengar juga luahan daripada Zulin tadi kan. Memanglah sekarang ni berhadapan dengan tak macam dulu. Dulu cuma radio dan TV saja, tapi sekarang dah ada media sosial. Semua maklumat di ujung jari, semua nak sebarkan di ujung jari. Jadi mangsanya kepada artis dikatakan mangsa, sebenarnya yang baik pun ada kat situ, yang tak baik pun ada kat situ. Jadi artis kalau terasa macam dia macam tersepit kat situ, benda ni bukan musuh sebenarnya. Benda ni bukan musuh. Benda tu kalau engkau buat okey, okeylah. Kalau engkau buat tak okeylah. Ada juga engkau buat okey, orang kata tak okey. Jadi yang penting sekali ialah engkau tahu nawai tu apa. Kau nak buat apa. Kalau ada tuju, jangan risau yang lain kan. Tak payah risau orang marah, orang tiba-tiba kata kau begitu. Kau tak buat benda tu. So teruskan. Kalau benda yang tiba-tiba kau dah buat silap, ialah semua manusia ada buat kesilapan kan. Termasuk kita kan. Kalau kau dah terbuat silap and then benda tu jadi hemorrhage, jadi viral kan. Letakkan diri itu macam mana nak betulkan diri. Macam mana nak betulkan diri supaya lebih menjadi orang. Orang. Okey. Jadi itulah yang saya nampak. Nas, okey, cuma sekarang ni bila bercakap tentang contoh bila Nas sebutkan sebagai artis, kalau dia tahu dia tak salah, pedulikan apa orang kata. Tapi kadang-kadang persepsi orang ni apabila lambakan kecaman dan juga berita-berita yang tidak ada kesahihannya bertaburan di media sosial ni, ia akan menjejaskan reputasi mereka. Orang yang tak tahu pun yang sebelum ni ikut mereka, menjadi peminat mereka, akan menjauhkan diri daripada mereka. Jadi akhirnya
walaupun mereka tidak melakukan perkara itu, mereka terkesan juga. Jadi kalau kata tak pedulikan, seolah-olah macam kena ambil peduli juga. Susah juga nak jadi golongan mereka ni sebenarnya kan? Yang buat salah tu lain lah. Yang buat salah tu satu hal. Ya. Okey. Pada saya ginilah, kalau engkau kuat, sebab engkau berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau engkau kuat menghadapi itu, kau bacalah. Tapi kalau kau rasa engkau tak kuat, engkau emosional, kau jangan baca. Kau teruskan dengan kerja engkau, teruskan karier engkau, teruskan dengan nawaitu engkau, teruskan sebab engkau yang tahu hala tuju engkau apa. Tapi jangan pula menyombong yang tak boleh diajar, tak boleh ditegur. Ambil juga mana yang baik kan. Pernah ada wartawan di bawah saya, saya melodi dulu kan. Dia menangis kerana netizen kecam dia. Dia tak buat macam tu tapi netizen kecam dia. Kata dia buat macam tu. Saya cakap, kau kuat kau baca. Kalau kau tak kuat kau jangan baca. Jadi kalau jati diri yang kuat macam tu, orang kutuk kau, orang kata kau gitu, orang kata kau gini, tak apa. Pahala juga tu kan, orang kutuk kita dapat pahala free kan. Tak balas nak attack balik sebab bila kau balas attack balik, benda tu akan jadi lagi panas, lagi besar. Itu ke yang kau nak. Kau nak banyak tentang karier kau. Itu yang kau nak apa dalam karier kau, pergi yang itu. Bukan ambil masa untuk melayan benda yang sebenarnya kau tak nak. Baik. Karier kau. Okey. Itu kau ni apa? Itu teruskan. Ya, dalam kata lain, kalau menjadi artis atau selebriti di era media sosial ni, itu antara tuntutan lah, kena hadap perkara-perkara seperti ini ya. Yes, kena hadap. Benda ni kau tak nak, memang ada. Benda tu ada depan mata kau. Cuma kau kena ada jati diri kau. Yang penting kau tahu nawaitu kau apa. Jangan kau sendiri pun tak ada hala tuju, tak ada visi. Kau main lancar je gitu. Itu yang selalunya termasuk jalan sana, terpedok jalan sini. Sepatutnya jalan terus kan. Selalunya jadi macam. Baik. Nas juga mempunyai portal online sendiri kan, ada program sendiri, dan sebagai wartawan di era media sosial ini dan juga kepada wartawan lain juga sekarang, wartawan hiburan khususnya, bagaimana penyampaian sesuatu berita berkaitan dengan perlakuan jenayah dalam kalangan artis ini disebarkan, dan adakah perlu adanya kebertanggungjawaban supaya persepsi masyarakat terhadap artis ini dapat dikendalikan dengan baik. Maksudnya masa kita sampaikan berita tu, kita tidak mengundang sensasi dan spekulasi dalam kalangan peminat ataupun khalayak. Okey, dalam era masa kini, sensasi itu jadi satu benda, let's say, kemestian ataupun jualan. Benda tu yang menjual sensasi. Kadang-kadang benda tu tak ada apa je pun tapi disensasikan dengan tajuknya je ke kan. Jadi sejauh mana pentingnya benda itu. Kena bijak menangani ini. Macam mana kita nak letakkan diri kita di laluan tengah antara kehendak publik dengan etika kewartawanan. Macam mana kita nak lalu kat tengah tu. Kena bijak kat situ. Kalau tak bijak, itu yang akan tersasar kan. Jadi memang betul kita perlukan kesensasian. Itu ada marketing kat situ. Tapi kesensasian yang macam mana, yang boleh bakar diri kita sendiri ke, bakar satu organisasi itu ke, ataupun bakar orang lain ke kan. Sebab fitnah tetap fitnah. Kalau benda yang tak kan. Kita kena periksakan diri kita dengan pengetahuan dalam etika kewartawanan, dalam etika penyiaran, semua tu kena lengkap, baru kita boleh lalu kat situ. Kalau kita pun masih sama-sama kat situ, itu yang berlaku. Kita sendiri tak betul, kat luar tak betul, kita sendiri pun ikut sama tak betul, lagilah benda tu tak betul. Memang kita perlu viral, semua orang nakkan viral kan, semua ada Facebook, ada YouTube, semua nak viral semua tu. Tapi fikir satu lah kan, buat benda tu viral, kau dapat sikit imbuhan, berkat ke tidak. Yang penting dalam kehidupan kan keberkatan. Kalau berkat, alhamdulillah benda tu sikit pun cukup je. Tapi kalau tak berkat, mungkin kau dapat banyak duit, mungkin kau kaya, mungkin kau dapat apa yang kau nak. Tapi ada je benda yang berlaku selepas tu, mungkin accident ke, mungkin gitu ke gini kan. Apa-apa yang menunjukkan tak berkat. Dan jadi betul, kau berada dalam kancah ini. Saya pun bermain dengan api suatu ketika dulu. Tapi api yang macam mana? Api yang sampai membakar saya jadi hangus ke? Ataupun ada api yang buat main kan? Api kan kalau kita main-main macam tu, okey lah sedap. Tapi kalau bakar kita kan. Baik. Okey, analogi yang cukup menarik itu. Yang penting asas wartawan itu ialah etika dan juga kebertanggungjawaban, itu pertama. Sensasi itu selepas tu. Jangan sensasi itu menjadi asas kewartawanan kan. Ya. Nas, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Selamat terus menerjah.
Di Alam Ellie, Maya. semoga terus sukses. Semoga semua Ellie, Fitri, saya nampak ada Fariha. ya. Fariha, Ya. kawan dulu yang semoga korang sukses dan doakan baik-baik. Amin. Baik, amin. Anda Begitu juga. Terima kasih dengan banyak. Nas Ahmad. Ya. Assalamualaikum. Oh, kita terus terjah. Itu dia Nas Ahmad. Seorang kira veteran berpengalaman lah, sebab membuat cerita tentang artis daripada zaman pra media sosial lagi. Ini bukan pra Instagram tapi Betul. pra MySpace tau. Saya suka masa Nas Ahmad kalau dia terjah isu panas tapi dia cool je. Kan? Kalau artis semua jangan macam tu. Dia bagaimana mengendalikan situasi panas tu dengan ketenangan yang dia ada kan, pengalamannya tu. Ketenangan satu kualiti. Dengan satu kualiti, betul. Ya, jadi menjadi tanggungjawab kita juga sebagai wartawan untuk menyampaikan perkabaran ini dan mengendalikan persepsi masyarakat. Apa yang masyarakat nak fikir itu tanggungjawab mereka lah. Tapi kita kena bagi tahu juga artis ini golongan yang menghiburkan kita. Kita resah, kita gundah, mereka menghiburkan kita. Tapi tiba-tiba berlaku macam ni terus kita hentam seolah-olah macam mereka lah manusia yang paling jahat sekali dalam dunia. Itu dia, hentam tu memang sampai mengaitkan keluarga, mengaitkan anak kecil dan semua yang digali sampai betul-betul menjatuhkan maruah. Yang sepatutnya artis memang patutlah bertindak kalau ada tuduhan yang terlalu kejam yang sampai memang kita baca pun memang tak sanggup baca betapa kejam tuduhan yang dilemparkan. Baik. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang artis. Mungkin kita boleh juga tanya pandangannya berkenaan dengan isu ini kan, sebab gelar artis ni bukan saja orang yang boleh terjun kancah ini. Jadi nanti kita bersama dengan Daus Elani. Eli? Daus Eli namanya. Daus Eli. Maaf ya. Ali? Bukan Eli. Baik. Daus Nanti Eli. lupakan takdir lama. Semua selepas ini di MHI. Salam terakhirku hanya untuk kamu yang jauh di sana, mengharap kembali cinta sejati. Setelah kau pergi meninggalkan diriku, tiada lagi senyuman itu dalam hidupku. Andainya kau sadari segala yang terjadi, meski ku melihat kau sendiri tanpa diriku, dan sejujurnya ku tahu betapa bunyi hatimu, karena ini sudah takdir cinta kita di sini. Mungkin ini sudah takdirku, kehilangan cinta yang pernah bertahta di hati. Kini ku terima semua, kau tak lagi di sisiku. Andainya kau sadari segala yang terjadi, meski ku melihat kau sendiri tanpa diriku, dan sejujurnya ku tahu betapa sunyi hatimu, karena ini sudah takdir cinta kita di sini. Hanya diri ini mengerti
rasai setelah cinta ini tak lagi mampu dipertahankan. Dan sejujurnya kau tahu betapa ku ingin kamu tersepi dalam dua jiwa ini kenamu. Wow, Daus Ellie. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Feeling betul eh? Macam Ellie Iskandar okey sikit. Oh, Duduk sebelah. Duduklah Betul sebelah. Sekejap lah. Nak tengok sikit. Ada Iras tak? Tengok betul-betul. Sebelum selepas. Tapi Ellie tu nama sebenar ke nama ayah? Nama ayah. Ellie. Anak Ellie lah. Anak Ellie lah ni. Anak Ellie. Betul lah. Dia dah tengok kat rumah tu. Tanya. Ayah tengok rumah. Pernah jumpa tak sebelum ni? Pernah jumpa kat sini. Masa promo lagu. Oh, baik. Okey, ini macam mana dengan single ni? Sedih juga kan? Sedih sangat ni. Sedih sangat. Memang orang kata lagu ni dibuat khas pada 2018. Okey. Dan masa tu masih lagi promosi untuk lagu single ketiga iaitu 1000 Rasa Cinta. Jadi ilhamnya dibuat pada 2018. Baik. Okey. Lagu ni sebab bila Ferry kata sedih kan, sedih sangat. Jadi ini sebenarnya lagu mengisahkan apa? Okey, sebenarnya lagu ni mengisahkan tentang pasangan yang bercinta yang orang kata dah cuba untuk membaiki perhubungan mereka tetapi disebabkan takdir mereka terpaksa mengikut haluan masing-masing. Baik. Bunyi Dana. Macam bunyi Ipoh Hafiz sikit ataupun betul. cerita siapa lagu ni? Okey, sebenarnya lagu ni berkait rapat dengan kata pengalaman Daus sendiri. Okey. Sebab seperti mana yang diwawarkan di media sosial, mungkin ada segelintir pihak yang dah tahu tentang Daus. Ya. Jadi lagu ni sangat bersifat peribadi lah sebenarnya. Betul. Ya, okey. Dan itu juga situasi sebenarnya Daus antara orang yang terpaksa berdepan dengan kecaman dan juga komen daripada netizen atas apa yang pernah berlaku. Jadi bagaimana sekarang ni dah boleh menghadapi semuanya dengan baik? So far sekarang ni kita dah cuba untuk orang kata membaiki kelemahan masing-masing. Ya, dari segi sebagai seorang artis yang berdepan dengan perkara-perkara ini daripada netizen ini. Okey, bagi saya mereka berhak untuk berkata apa-apa. Jadi kita apa yang diorang cakap tu kita terima saja. Dengan hati yang terbuka. Ya, begitu je. Semudah itu. Semudah. Ya. Apa yang membuatkan ada satu kekebalan yang luar biasa macam menepis begitu saja? Okey, of course lah anak-anak Daus lah. Jadi orang kata perangsang untuk semangat, sumber kekuatan untuk lebih lagi orang kata mengelakkan segala negatif yang berlaku. Negatif thinking. Ni boleh tanya Daus umur berapa? Sekarang ni 32. Oh, masih lagi jadi muda lah. Difikirkan Tapi suara macam 20-an. Macam suara waktu lunak dia. Suara tu masa tu masih muda lagi. Umur 22 dah dalam industri. Dengan untuk single pertama daripada Daus, Kenapa. Okey. Dan katanya situasi sebelum ni betul-betul memberi kesan sampai berdepan kemurungan dan sebagainya. Betul. Jadi anak-anak tu menjadi sumber untuk bangkit kembali. Betul. Ya. Daripada situ kita dapat lihat orang kata segala apa yang berlaku atas ketentuannya kita terima dengan reda. Setengah orang macam bila berdepan dengan kecaman sebenarnya tobat tak nak jadi artis ni. Betul. Ada pernah terfikir sampai macam tu tak? So far tak pernah. Tak pernah lagi. Terus cekal lah ni. Terus cekal. Sebab minat dia daripada dulu sampai sekarang tak pernah pudar. Minat pada muzik. Jadi maknanya sekarang ni dengan kemunculan lagu ini, maknanya Daus nak kongsikan apa yang berlaku dan hidup Daus kepada semua. Nanti kejap lagi dalam pukul 3 petang kita ada official music video. Kita akan keluarkan lirik video kan? Lirik video dah keluar dah. Sekali kita. Tapi kenapa muka awak nampak samar-samar? Apa simboliknya? Patutnya lebih... Sampai mana ni? Itulah. Ni lirik video kan? Yalah, lirik video. Boleh orang baca tu lirik tu senang. Di sana macam tu. Apa rujukan untuk hasilkan lagu sebegini? Rujukan dia based on pengalaman saya sendiri. Masa tu tengah orang kata yalah ada masalah jadi kita termenung, jadi benda ilham tu datang dengan sendirinya. Kalau bawa lagu yang berdasarkan kisah sendiri ni kan emosi pembawakan dan juga lontaran tu lagi dia tepat kepada lirik dia.
Sebab kita fokuskan kepada lirik dia, apa yang kita rasa kita luahkan dalam lagu. Okey, adakah Daus akan membawakan genre sebegini sebab setengah orang semalam kita bawa Misha Umar. Memang champion balada Misha Umar. Kak Mish. Jadi adakah itu juga akan menjadi kekuatan kepada Daus? Okey, sebenarnya Daus ini sebenarnya bukan genre Daus. Sejujurnya ini bukan genre Daus. Bukan Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya genre Daus adalah lagu-lagu catchy song, lagu-lagu fast song, tapi kita nak cuba kelainan sikit sebab umur pun dah tua. Dulu zaman muda boleh kita buat lagu budak sikit. So sekarang ni kita dah lebih matang, so kita buat lagu ala ballad macam 32 dia kata tua. Saya kena ke belakang lagi. Saya ke belakang. Kita semua hari ni acik-acik semua. Hari ni acik-acik. Oh, okey. Jadi semoga sukses. Anak dah umur berapa? Anak yang sulung tu 6 tahun. 6 tahun. Okey, insya-Allah. Doakan yang terbaiklah buat Daus anak-anak, juga kehidupan yang baru. Insya-Allah. Terus cekal tabah. Ya. Okey, satu lagi lagu sekejap lagi kita akan lagu Kenapa. Kenapa? Single pertamanya. Kenapa? Baik. All the best. Terima kasih bersama kami. Jaga diri, jaga kesihatan. Ikuti segala peraturan SOP-nya. Esok topik apa? Esok topik apa, Bebet? Oh, tentang ni. Tanda lahir. Birthmark. Oh, tanda lahir. Oh, ada? Tanda kemalangan. Astaghfirullahalazim. InsyaAllah Allah nanti hilang. Siapa-siapa ada tanda lahir di wajah dan sebagainya, boleh kongsi kami pengalaman anda bagaimana mendepani. Dia masuk apa? Tai lalat ke apa? Ke yang lain-lain? Yang besar sikit. Tai lalat. Tanda lahir. Okay, baik, kita akan bincangkan esok semuanya di MHI. Macam selalu. Daus Ali, silakan. Tubuhku menggeletar di hati rasa berdebar apabila kau muncul menjelma di depan mata. Aku ketandusan kata kena lidah rasa keluh. Ku coba tepis perasaan tapi hati menuntut. Apakah sudah masuk musim cinta? Katakan kenapa kau buat malamku sukar untuk tidur, menanti esok tiba untuk berjumpa. Katakan kenapa kau buat siangku asyik mengelamun, kepingin untuk bersama denganmu. Katakan kenapa Shoop shoodu, ba shoop shoodu, ba shoop shoodu. Ku jatuh hati padamu, mataku tidak lekang, tak jemu memandang. Kata mereka yang terbaik dari ladang, memberikan perasaan teruja yang menggoda jiwa. Setabah mana hati akhirnya pasti mengalah. Apakah sudah masuk musim cinta? Katakan kenapa kau buat malamku sukar untuk tidur, menanti esok tiba untuk berjumpa. Katakan kenapa kau buat siangku asyik mengelamun, kepingin untuk bersama denganmu. Katakan kenapa